Okey, baiklah. Antara perkara penting apa yang perlu kita faham pada ketika ini ataupun melihat kepada pergerakan dan juga perkembangan politik semasa, jika studio telah pun menerima mirror ataupun melihat kepada keputusan sebelum ini berkenaan dengan kerusi Parlimen Larut, jika boleh saya kongsikan siapakah yang penyandangnya, individu yang cukup terkemuka, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang sebelum ini jika boleh saya zoom in sedikit di kawasan ataupun hasil daripada PRU ke-14 yang lalu, kerusi ini dimenangi Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan jumlah undi 18,184, majoritinya 4,486, di mana beliau menewaskan dua lagi calon lain iaitu dari PAS dan juga PKR, iaitu Cikgu Haji Abu Husin yang menerima 13,698 undi, dan Parti Keadilan Rakyat diwakili Datuk Khairil Anwar dengan 7,738. Baik, ini merupakan data yang perlu kita faham ataupun melihat kepada kerusi Parlimen Larut pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dalam pengumuman semalam oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau akan kekal bertanding di Parlimen Larut. Ini merupakan perkara penting. Detail siapakah pertembungan yang bakal berlaku di Parlimen Larut pada PRU ke-15 akan saya bawakan, dan juga rakan-rakan penyampai yang lain akan membawa perincian lebih lanjut bagaimana betapa hebatnya pertembungan yang bakal kita saksikan di Parlimen Larut itu. Dan buat masa ini, kami masih lagi menjalankan undian secara dalam talian, iaitu berkenaan dengan menerusi undian adakah anda setuju Parlimen penuh dengan MP muka baru. Itu persoalannya. Sehingga jam 11 pagi ini keputusannya, jika saya dapat lihat, ya 76% mengatakan tidak adalah 16%, dan yang memilih tidak perlu adalah sekitar ataupun tidak peduli sekitar 8%. Dan jika anda nak sertai kajian pendapat ini, mudah sahaja imbas kod QR yang tertera di kaca televisyen anda ketika ini, dan hantarkan pandangan anda di media sosial dengan hashtag Malaysia Memilih dan hashtag Undi 100%. Dan buat masa ini, kita masih lagi memberi fokus tumpuan berkenaan dengan pertembungan politik, melihat kepada kempen yang bakal berlaku, dan difahamkan rakan setugas saya Muhammad Fandi Muhammad kini berada di Kota Baru meneliti perkara-perkara yang penting, termasuklah bagaimana kita nak memahami dari segi perjalanan kempen yang bakal bermula pada Sabtu ini selepas sesi penamaan calon. Kerana antara perkara yang penting untuk kita teliti adalah dari segi perjalanan kempen. Media sosial menjadi teras utama, namun bagaimana juga mereka yang berada di kawasan pinggir bandar maupun di luar bandar, akses internet dan pelbagai lagi. Muhammad Fandi mungkin boleh kongsikan sentimen mungkin di negeri Kelantan sebagai contohnya. Bagaimana penerimaan mereka? Adakah fokus tertumpu kepada perang di media sosial ataupun kempen secara konvensional, secara tradisional, pergi rumah ke rumah ini, ceramah, merupakan satu perkara yang masih lagi mendapat tempat? Baik, terima kasih Acap. Benar Acap, sebahagian tempat khususnya luar daripada bandar Kota Baru ataupun di kawasan pendalaman, kempen konvensional masih lagi diamalkan. Seperti mana parti-parti politik yang bertanding baik di pihak UMNO ataupun di pihak PAS, dua parti politik yang agak besar di Kelantan ini Acap, kita lihat mereka lebih menggunakan pendekatan rumah ke rumah. Mereka membuat program dalam komuniti yang kecil. Mereka menemui pengundi di kawasan tertentu dalam kelompok yang kecil, dan melalui jaringan kasih dan juga kelompok kecil ini mereka menyampaikan dasar-dasar parti dan juga manifestasi parti kepada rakyat di kawasan luar daripada bandar Kota Baru. Berbalik di kawasan bandar Kota Baru, khususnya anak muda, kita tahu sekarang ini hampir kesemua rakyat Kelantan ataupun rakyat Malaysia ini memiliki smartphone ataupun gadget. Jadi apa-apa saja berita ataupun maklumat mereka dapat akses melalui media sosial. Sama ada maklumat sahih ataupun tidak sahih, mereka menerima
pada pandangan pertama, dikira macam pandangan pertama mereka mendapat maklumat mengatakan begitu begini, dan juga mereka sebenarnya saya melihat cukup agresif melayari internet dan juga melayari maklumat di media sosial. Apapun seperti yang kita ketahui, Acap, media sosial ini bukanlah orang kata 100% berita itu benar ataupun sahih. Sebaliknya banyak perkara yang perlu ada tapisan, banyak perkara yang orang kata perlu melihat dengan lebih teliti dan perlu orang kata maklum balas daripada pihak tertentu. Apapun dari sudut penggunaan internet di kalangan remaja Kelantan, khasnya anak-anak muda, mereka lebih gemar untuk mendapatkan maklumat di media sosial berbanding dengan orang kata kempen ataupun menghadiri ceramah ataupun mendengar orang kata apa-apa jua maklumat secara berdepan ini. Dan saya melihat sebenarnya, Acap, pada waktu ini orang kata kesemua parti politik yang bertanding di Kelantan ini, bukan saja PAS dan UMNO, bahkan parti baru seperti GTA, gabungan GTA seperti orang kata Pejuang dan juga Pakatan Harapan, lebih orang kata masih lagi memakai cara lama, rumah ke rumah. Mereka juga pada masa yang sama juga turut memperkenalkan calon, turut memperkenalkan dasar mereka kepada pengundi. Bukan saja pengundi yang berada di luar pedalaman ataupun di pedalaman ataupun di luar Kota Baru, sebaliknya pengundi di Kota Baru sendiri, yang mana tumpuan mereka lebih kepada golongan anak muda. Itu yang saya lihat. Tapi apapun, kebanyakan saya boleh katakan hampir 80% rakyat Kelantan ini lebih suka mendapatkan maklumat daripada media sosial itu, Acap. Ya. Muhammad Fandi, mungkin juga boleh kongsikan dari segi sentimen dan juga pergerakan pada ketika ini melibatkan parti-parti politik. Banyak parti sudah pun mengumumkan calon masing-masing di peringkat parlimen. Kelantan donya tidak dibubarkan, tetapi saya percaya persaingan itu cukup sengit di negeri Kelantan. Bagaimana kita lihat sosok-sosok yang sama ada dicalonkan ataupun digugurkan, termasuklah individu seperti Datuk Seri Mustafa Mohamed yang yang menang sebelum ini atas tiket UMNO BN, dan ketika ini bersatu. Bagaimana kita ingin memahami serta ingin melihat pergerakan parti politik, pertembungan yang bakal berlaku di negeri Kelantan seiring dengan perang politik sama ada di media sosial maupun secara konvensional ini, Muhammad Fandi? Sebenarnya, Cap, dalam sehari dua ni saya melihat belum bermula lagi perang sebenar, kata-mengata, caci-mencaci antara pihak orang kata antara parti politik yang bertanding ini. Namun beberapa tokoh utama di Kelantan ini seperti Tan Sri Anwar Musa dan juga kawasan Tumpat yang menjadi tumpuan, dikatakan penyandangnya kursi Parlimen Tumpat, Datuk Seri Abdullah Maknawi, yang dikatakan tidak tersenarai sebagai calon, mungkin akan bertanding atas tiket parti lain. Itu khabar ni ataupun dakwaan yang berlega dalam sehari dua ini. Seperti mana yang berlaku di kawasan Parlimen Ketereh, kita tahu kawasan tersebut diwakili oleh penyandangnya Tan Sri Anwar Musa sejak sekian lama. Kursi itu merupakan kubu kuat UMNO dan atas kapasiti body ataupun kapasiti susuk tubuh Tan Sri Anwar sendiri, rakyat di Parlimen Ketereh menerima kehadirannya dan menyokongnya. Namun apabila ura-ura mengatakan beliau ingin turut bertanding ataupun mungkin bertanding atas tiket bebas ataupun mungkin atas tiket Perikatan Nasional, kita tidak tahu lagi. Keadaan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan penyokong UMNO sendiri, menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat sendiri yang memihak kepada UMNO. Apapun seperti yang dinyatakan oleh Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, bahawa akan berlaku satu kejutan pada pengumuman barisan calon PN pada malam ini. Jadi kita sama nantikan sama ada benar ke dakwaan ataupun benar ke andaian bahawasanya Tan Sri Anwar Musa akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Begitu juga ura-ura yang mengatakan penyandang kerusi Parlimen Jeli, Datuk Seri Mustafa Mohamed, dikatakan ingin menarik daripada bertanding atas faktor kesihatan. Apapun lagi dibuat, tiada lagi keputusan muktamad, namun kerusi-kerusi yang saya sebut tadi seperti Tumpat, Jeli dan juga di Ketereh merupakan tumpuan kami, tumpuan awam di Kelantan, untuk mendapatkan orang kata perincian dan juga apa sebenarnya yang berlaku dan juga memberikan gambaran yang jelas kepada rakyat akan situasi ini. Saya kira politik ataupun situasi landscape politik di Kelantan, di Parlimen Kelantan pada hari ini agak berbeza.
ada panas, ada hangat, ada suam, ada yang sejuk. Dan kita tahu Acap, setiap kali pilihan raya, apa jua pilihan raya, Kelantan seringkali dijadikan penanda aras. Ini kerana sikap rakyat Kelantan sendiri yang sebelum ini 32 tahun memberikan sokongan kepada kerajaan PAS-Kelantan. Namun, seperti yang saya bawakan laporan sebelum ini Acap, bahawasanya berlaku momentum ataupun berlaku orang kata semangat luar biasa di kalangan anak muda yang mahukan perubahan. Jadi mereka menzahirkan pada hari pengundian nanti, mereka orang kata nak menukar ataupun sebagainya, kita nantikan perkara itu. Dan ini juga kita mahu melihat dari sudut momentum ataupun kesediaan rakyat itu sendiri. Apabila berlakunya parlimen, pembubaran parlimen, berlakunya pilihan raya di parlimen, adakah ianya akan mempengaruhi selepas ini apabila berlakunya pembubaran DUN pada tahun depan, adakah keputusan pilihan raya di peringkat parlimen ini akan mempengaruhi di peringkat DUN nanti? Itulah saya katakan tadi, Acap. Agak signifikan sedikit warna-warna politik di Kelantan ini, Acap. Ya. Sudah tentu kita akan terus bersiaran bersama dengan Muhafandi dan juga Hafizi Rosli juga berada di Pantai Timur, Terengganu dan juga Kelantan. Banyak kita nantikan pengumuman pada malam ini juga. Perikatan Nasional di peringkat negeri Kelantan juga kita nantikan. Siapakah nama-nama penting yang bakal kita lihat di negeri Kelantan terutamanya. Dan banyak lagi perkara-perkara akan kita perincikan. Okey, itu cerita di Kelantan. Tetapi kita nak berbalik apa yang diumumkan ataupun apa yang berlaku susulan daripada pengumuman calon Barisan Nasional semalam. Jika anda baru saja bersama dengan kami, penceramah bebas Datuk Muhammad Kazim Elias atau lebih dikenali sebagai Ustaz Kazim menarik diri daripada bertanding mewakili Barisan Nasional. Okey, jika kita nak lihat ataupun nak memberi fokus kepada kerusi ataupun kawasan parlimen di dalam Parlimen Larut ini, terdapat 3 Dewan Undangan Negeri. Jika boleh kita mirror ataupun melihat kepada PRU ke-14 yang lalu, di bawah Parlimen Larut terdapat 3 Dewan Undangan Negeri. Saya ke satu-satu DUN terlebih dahulu. Pertamanya kita ke DUN Selama yang dimenangi oleh PAS, Ustaz Akmal Haji Kamarudin, menewaskan 2 lagi calon yang lain. Dan seterusnya Kubu Gajah turut dimenangi oleh PAS dan menewaskan calon dari BN dan juga dari PKR. Dan di Batu Kurau, ini merupakan satu kerusi yang cukup menarik untuk kita lihat pada kali ini di peringkat DUN Negeri Perak. Di DUN Batu Kurau ini kerana Perikatan Nasional pencalonan abang ataupun abang kepada Ustaz Kazim Elias, Kapten Bersara Datuk Muhammad Najmuddin Elias akan bertanding di DUN Batu Kurau ini. Jadi bermakna kalau kita lihat kepada map di sini menunjukkan bahawa di bawah DUN Batu Kurau kita bakal menyaksikan sekiranya sebelum ini Ustaz Kazim bertanding di Parlimen Larut, bermakna abangnya akan bertanding di ataupun di bawah DUN N07 Batu Kurau yang sebelum ini dimenangi oleh Barisan Nasional dengan majoriti undi 2,308. Itu antara perkara-perkara ataupun perincian yang buat masa ini yang dapat saya bawakan. Kita masih lagi menantikan perincian penuh, pertembungan secara angka secara spesifik, siapakah individu-individu yang akan bertanding. Seperti ramai sedia maklum, Negeri Perak, DUN-nya juga telah pun dibubarkan, bermakna bakal berlaku pertandingan di peringkat parlimen serta DUN. Siapakah individu-individu, nama-nama akhir yang akan diumumkan oleh parti masing-masing selepas pengunduran Ustaz Kazim Elias pada sebelah pagi tadi. Dan Malaysia Memilih, kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita ada lagi perincian berkenaan dengan cerita berkenaan dengan kempen ini. Apa ceritanya? Kita bersambung selepas ini.